Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in. Wa ala aqdal muttaqin wa la dhalil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada pagi ini dalam kuliah subuh. Dan terima kasih kepada Surah Alamin kerana menyediakan ruangan ini untuk kita sama-sama bincangkan pada hari-hari yang mulia ini, 10 hari terawal Zulhijjah. Sempena dengan bulan haji ini, marilah kita melihat tajuk tentang korban dan pengorbanan. Tajuknya lah Lambayan Arafah, korban dan pengorbanan. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hajj, surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Hajj asyurun ma'lumat, faman fardhahinna al-hajja fala rafasa wala fusuq wala jidal fil hajj. Surah Al-Azim. Ibadat haji itu tentu pada bulan-bulan tertentu, dan barang siapa yang telah memperdukan dirinya untuk ibadat haji, maka janganlah melakukan rafasa, hubungan suami istri, wala fusuk, janganlah melakukan kerja-kerja yang fusuk, yang fasik, wala jidal, dan janganlah perbantahan fil hajj, dalam ibadah haji. Alhamdulillah saat kita dipelajarkan umur pada tahun ini dapat kita menyambut hari yang besar yang bakal kita sambut ialah hari Arafah. Dan kita kenang kembali peristiwa haji yang kita lakukan setiap tahun bermula daripada Mekah dan kita akan menuju ke Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian kita akan bermalam di Arafah, kemudian di Muzdalifah, Mina, dan kita akan melontar jamrah, dan kita juga akan mengadakan tawaf ifadah dan kembali ke Mina semula, dan itulah yang kita lakukan setiap tahun dan ketika. Dan tuan-tuan, inilah seruan yang cukup ajaib, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dan kita kenang kembali pada 9 Zulhijjah kita akan berkumpul di sini di Masjid Namirah, dan di sinilah khutbah Arafah akan dibaca oleh Pak Imam. Dan sebaik saja selepas kita solat Zuhur, kemudian kita menunjukkan bersama dengan asar sekali, dan kita menuju ke Arafah, dan disitulah ibadat bermulalah. Wukuf ibadat menjadikan rukun utama dalam haji kita. Dan kita kenang kembali di sinilah di sekitar Bukit Jabal Rahmah, ribuan usia, pakaian sama, dan kita sama-sama dengan tujuan yang sama untuk menunaikan haji. Dan perkumpulan di pada Arafah ialah merupakan perkumpulan yang terbesar di atas muka bumi. Pakaian sama, tidak ada perbezaan antara kaya dan miskin, warna kulit dan juga bangsawan dan sebagainya. Kita adalah satu umat yang satu, dan kita kenang kembali budak. Ketika itulah Rasulullah dalam haji yang terakhir bagian luar telah membuat ucapan di sini di padang Arafah, satu peristiharan persamaan manusia, dan kita lihat sebahagian daripada ucapan baginda Rasulullah, ayuhan nas ala inna rabbakum wahid, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Tuhan kamulah Tuhan yang satu, wa anna abakum wahid, dan ayah kamu ayah satu, ala la dhalla jamijin ala ajamiyin, dan tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab, wala lijamin ala arabiyin, tidak ada kelebihan orang bukan Arab ke atas orang Arab, wala ahmaro ala aswada, tidak ada kelebihan orang kulit merah ke atas kulit hitam, wala aswada ala almaro, tidak ada kelebihan orang kulit hitam ke atas orang kulit merah, illa bitaqwa, itulah kecuali dengan takwa. Tidak ada kelebihan sesiapa, tetapi takwalah yang membezakan kita. Inilah seruan persamaan manusia yang sejati, yang hakiki. Manusialah daripada ayah yang sama, satu keturunan, dan yang membezakan kita adalah takwa. Tuan-tuan yang saya hormati para jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, khairud doa ad-doa yaumul Arafah, doa yang terbaik ialah doa pada hari Arafah. Dan hurma qultu ma ana wan nabiyyun min qabli, dan doa yang paling banyak dibaca oleh saya kata Rasulullah dan para nabi sebelum saya ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itulah doa yang paling baik untuk dibaca pada hari Arafah. Dan kita kenang kembali hari ini, dan kita akan mulakan kepada Arafah dalam 2, 3, 4 hari lagi. Sekarang kita dalam malam 6 Zulhijjah. Dan tahun ini seperti juga tahun lepas kita dilanda musibah Corona-19. Kita lihat Arab Saudi memberikan peraturan yang khusus untuk haji tahun ini, sebagaimana peraturan yang dilakukan tahun lepas. Tahun ini dikatakan bahawa syarat untuk menunaikan haji hanyalah terhad kepada mereka yang berusia antara 18 hingga 65 tahun. Dan
inilah penyakit yang melanda kita, dan kita berdoa supaya kita dihindari. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyidil asqam. Dan kita berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhlah kami daripada al-baras wal junun wal jazam min sayyidil asqam, dan sebagai seluruh penyakit yang kronik, dan termasuklah corona yang kita minta daripada lindungan kepada Allah SWT. Peraturan pada tahun ini, sebagaimana tahun 2020, tahun ini hanyalah seramai 60,000 jemaah yang dibenarkan. Dan itu terhad kepada mereka yang berada di negara Arab Saudi sendiri. Tidak ada jemaah di luar daripada Arab Saudi yang dibenarkan. Dan itulah yang berlaku pada tahun ini. Dan kita mengenal pada jauh. Dan dikatakan bahawa hanyalah mereka yang berada di Saudi saja yang dibenarkan untuk menunaikan haji pada tahun ini. Tepatnya adalah terhad dan peraturan khusus, SOP yang khusus dilakukan pada setiap jemaah, dan itulah yang membezakan haji yang lepas dengan haji pada tahun ini ataupun tahun lepas. Dan kita kenang juga antara tempat utama haji ialah tempat-tempat masyarakat haji ialah di Mekah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan kembali ke Mekah. Dan kita kenang ketika selepas kita telah wukuf di Padang Arafah, pada selepas jatuh matahari kita bertolak untuk bermalam di Muzdalifah. Inilah pandangan Muzdalifah ketika sebelum musibah melanda kita. Dan selepas Muzdalifah kita akan menuju ke Mina, dan di sinilah tempat kita akan mabit, dan kita akan membaling ataupun melontar di Jamrah Aqabah pada paginya. Itulah peristiwa yang besar yang berlaku pada 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah, dan di negara lain kita menyambut Hari Raya Idul Adha. Selepas kita telah melontar Jamrah Aqabah, bercukur, tahlul awal, dan kita kembali ke Mekah untuk menunaikan ifadah. Kembali semula ke Mina untuk kita melakukan korban, dan inilah tajuk perbincangan kita lah korban. Korban binatang al-anam, binatang korban yang dilakukan sempena dengan ibadah haji ini. Tuan-tuan, kita lihat korban ialah daripada binatang yang disebut sebagai al-anam, iaitu daripada unta, lembu, kambing dan biri-biri. Dan usianya ditetapkan oleh syariat kita. Umpamanya unta haruslah berusia yang telah ditentukan. Umpamanya kambing juga berusia setahun. Kemudian lembu sepatutnya usia 2 tahun sebagai syarat untuk dibawa ke korban, dan unta 5 tahun. Dan syarat-syarat lain juga yang tidak cacat, tidak sakit, dan tidak pincang dan sebagainya. Itulah di antara binatang korban yang kita lakukan setiap tahun, sama ada di Padang Arafah ataupun di luarnya. Dan binatang-binatang yang telah dibawa ke Padang Arafah daripada seluruh pelosok alam dan diimport daripada New Zealand, daripada Australia, daripada Eropah. Di sinilah kita lihat lautan haiwan yang bakal dikorbankan. Dan inilah menimbulkan persoalan-persoalan mereka yang anti kepada Islam. Mereka mengatakan bahawa umat Islam telah menumpahkan darah pada 10 Zulhijjah, dan inilah yang mereka sedang sebarkan di dalam istilah yang mereka sebut sebagai Islamophobia. Sebelum itu kita lihat, tuan-tuan, dalam konteks kita Islam, penyembelihan haiwan sama ada korban ataupun sembelihan biasa, dalam hadis yang diawaikan oleh Imam Nasai, Rasulullah bersabda, "Idza zahattum fahsanu zabha." Sekiranya kamu menyembelih haiwan, maka hendaklah lakukan dengan ihsan. Wal yuhadda ahadukum idza zahaba syabrahu wal yarah zabihatahu. Dan hendaklah ditajamkan pisau, dan apabila menyembelih hendaklah ditajam ketika disembelih. Inilah sebahagian daripada ibadah. Dan Allah juga mengatakan, dia syahadu mana apa lakum wasqulullah fi ayamin ma'lumatin ala marzuhum min bahidmatillah wa kullu minha batal baisal fakir. Dan hendaklah mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dan serta mengingati Allah, nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, pada hari tasyrik, dengan apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu daripada haiwan,
binatang haiwan yang untuk dikorbankan dan makan sebahagian daripada korban tersebut yang menghendaki, yang menderita kelaparan. Inilah tuan-tuan ibadat korban yang dikondem oleh mereka yang menentang Islam. Dan dalam konteks Islam, hukum untuk berkorban sebagaimana yang hadis sudah mengatakan, man kalahu sah walam yudhu walam yudh wala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada kelapangan, ada wang yang mencukupi tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dekati surau kami, masjid kami. Dan inilah menunjukkan galakkan untuk berkorban, seolah-olah Rasulullah mengatakan mereka yang mampu berkorban tetapi tidak berkorban, maka janganlah dekati kami. Dan dalam majhul fuqaha mengatakan bahawa hukum korban itulah sunat muakkadah, sunat yang dituntut dan makruh bagi mereka yang meninggalkan, bagi mereka yang berupaya. Tetapi bagi setengah pandangan, mereka mewajibkan bagi mereka yang berupaya, umpamanya seperti pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan wala yazuz li muqtadir tarkuha, tidak boleh untuk meninggalkan penyembelihan haiwan korban ini bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang tidak mampu tidak ada masalah, tetapi mereka yang mampu wajib bagi mazhab Hanafi. Tetapi bagi kita ialah hukumnya lah sebagai sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut. Dan Rasulullah telah memberikan cara-cara kita untuk berkorban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis mengatakan bahawa apabila kita menyembelih maka sebutlah bismillah. Dan kita juga disunatkan untuk membacakan Allahu Akbar. Allahumma inna hadza minka wa laka fataqabbalhu minni. Dan ketika menyembelih itu kita sebut Allahumma inni hadzal minka wa laka fataqabbalhu minni. Inilah haiwan korban yang kukorbankan dan haiwan ini daripada-Mu ya Allah. Dan hendaklah terimalah korban ini daripada-Ku ataupun pada orang yang mewakili untuk kita korban tersebut. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan iza udhahadukum faliukul man hadiratun. Dan bagi mereka yang berkorban adalah makan sebahagian daripada binatang korban tersebut, daging makanan korban tersebut. Itulah sebahagian syariat yang Allah tentukan kepada umat Islam apabila sama ada kita di padang Arafah ataupun di luarnya ketika kita merayakan hari haji korban. Dan Allah juga menyatakan dalam surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalullah lahumha wala dimauha walakin yanalul taqwa minkum. Kadzalika sahalakum tuqabbalullahu ala ma hadakum tuqabbalullahu ala ma hadakum. Dan tidak sampai daging dan darah kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kepada kamu. Demikianlah kami telah memudahkan untuk kamu binatang-binatang tersebut, dan hendaklah kamu membesarkan Allah dan takbir kepada Allah di atas apa yang Allah telah berikan petunjuk padamu. Dan penyembelihan ialah sebagai simbol takwa. Darah dan daging tidak sampai kepada Allah, tetapi takwa yang lahir daripada ibadah inilah yang diambil kira dalam ibadah korban. Tuan-tuan, alhamdulillah. Barangkali kita akan menyambut hari raya haji pada tahun ini 20 Julai 2021 sebagaimana yang telah diumumkan oleh pemegang Mahur Raja-Raja Melayu. Dan pada pagi bagi kita di luar daripada Mekah, di negara kita merayakan dengan solat hari Raya Idul Adha. Dan kita lihat pemandangan ini berlaku sepanjang di seluruh dunia. Mereka bersolat Idul Adha di tempat lapang sebagaimana yang ditunjukkan oleh contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan di seluruh dunia mereka merayakan sebagaimana gambar ini, merayakan di tempat terbuka, dan ialah syiar Islam. Syiar Islam untuk menyambut hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, iaitu kita menyatakan syiar Islam ini untuk dilakukan di tempat yang terbuka. Sama ada di Afrika sebagaimana gambar kita lihat ini, ataupun di Indonesia. Kita lihat di Aceh umpamanya, mereka sentiasa bersolat hari raya di luar masjid, bukan dalam masjid. Dan inilah yang harus kita renung kembali apakah yang kita lakukan. Tidak ada masalah untuk melakukan dalam masjid, tetapi inilah syiar yang dilakukan oleh para sahabat, termasuklah Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat lain, melakukan solat di luar masjid sebagaimana yang dilakukan dalam gambar ini. Di seluruh Indonesia mereka melakukan di luar masjid. Inilah yang terjadi di Minangkabau umpamanya.
dan di Perlis pada tahun ini mereka menetapkan solat Hari Raya Idul Adha dilakukan di padang terbuka, dan inilah fatwa ataupun inilah anjuran dilakukan oleh kerajaan Perlis di utara sana. Dan mereka juga telah melakukan perkara ini tahun lepas sebagaimana ia diumumkan oleh mufti mereka, dan inilah untuk mengamalkan syiar Islam sebagaimana ia dilakukan oleh golongan yang terdahulu pada kita, termasuklah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Tempat yang terbuka sebagai menyatakan syiar Islam dalam solat ini. Dan tuan-tuan, ini kita lihat dilakukan oleh para sahabat juga. Dan tuan-tuan yang pergi ke Madinah, di sebelah Masjid Nabawi ada satu masjid kecil namanya Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar ini tempat Sayyidina Abu Bakar ketika baginda menjadi khalifah selepas baginda Rasulullah. Di situlah tempat dilakukan solat Hari Raya, sama ada Idul Fitri ataupun Adha, dan syiar inilah yang dilakukan di seluruh dunia hari ini. Di Malaysia kita sentiasa lakukan dalam masjid. Alangkah baik kalau kita cuba sekali-sekala untuk kita sama-sama melihat syiar yang indah ini. Dan inilah sebahagian syiar yang indah untuk kita perlihatkan bahawa Islam itulah soalan ialah satu amalan yang boleh dicontohi oleh masyarakat bukan Islam di luar sana. Tuan-tuan, kita kembali pada korban. Dan sebagaimana sebut sebelum ini, korban sentiasa dipertikaikan oleh orang yang benci Islam. Bagi mereka yang anti-Islam, mereka mengada-ngadakan bahawa umat Islam ialah umat yang zalim. Sebagaimana ia ditanyakan kepada penceramah-penceramah yang terlibat dalam perbandingan agama seperti Syekh Ahmad Didat ataupun Dr. Zakir Naik, sentiasa diberikan soalan, kenapakah Islam zalim dengan menyembelih haiwan? Itulah soalan yang sangat popular. Tuan-tuan, bagaimanakah kita menghadapi suasana soalan bagi mereka yang bencikan amalan yang disunahkan ataupun yang disyariatkan dalam ibadah haji, dan juga di luar daripada mereka yang di luar daripada tanah haram. Tuan-tuan, kita lihat dalam konteks ini, para doktor mengatakan piramid makanan yang seimbang. Ada piramid yang seimbang, yang paling banyak yang kita makan ialah yang protein. Dan sumber utama protein ialah daging haiwan. Dan inilah dari segi kesihatan bahawa daging ialah diperlukan oleh manusia. Kemudian sayur-sayuran, kemudian karbohidrat dan juga buah-buahan. Inilah piramid yang seimbang yang menunjukkan doktor terbaik dunia mengakui bahawa daging ialah sumber protein yang paling utama. Bagaimanakah mereka yang menentang Islam? Apabila mereka berdepan dengan fakta sains ataupun fakta kesihatan ini, yang menunjukkan bahawa daging haiwan adalah sebahagian daripada makanan yang seimbang. Dan bagi mereka yang benci Islam, mereka tidak melihat hakikat yang disebut dalam piramid makanan ini. Kita lihat manusia ataupun haiwan yang Allah ciptakan, ada yang jenis herbivore, iaitu hanya makan rumput, makan daun-daunan. Dan ada yang makan daging yang disebut sebagai carnivore. Dan ada yang makan kedua-duanya sebagai manusia. Manusia Allah berikan keistimewaan makan sayur-sayuran dan makan daging, makan segala makanan yang baik-baik. Dan itulah sebahagian daripada Islam, makan haiwan ini dengan kaedah yang Allah tentukan dalam syariatnya. Ialah perkara yang harus dan tidak boleh dipertikaikan. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat tabiatnya haiwan. Umpamanya singa, dia ada taring yang menunjukkan dia adalah binatang yang makan daging. Lembu pula kita lihat binatang yang giginya rata, menunjukkan dia hanya ialah gabungan di antara dua-dua ini. Kita lihat gigi manusia yang Allah berikan secara tabiat kepada kita ialah gigi rata dan ada taring. Walaupun taring ini tidak ketara bagi setengah orang, tetapi Allah sediakan dalam keadaan manusia gigi yang seperti lembu, iaitu rata depannya, dan ada yang taring sebelah kiri, menunjukkan bahawa kiri kanannya. Ini menunjukkan bahawa sebagai nature-nya, tabiinya, manusia memerlukan makanan daging, makanan protein, makanan karbohidrat dan juga buah-buahan. Dan itulah kelebihan yang Allah jadikan pada manusia yang harus kita ambil iktibar apabila kita berdepan dengan mereka yang menentang penyembelihan haiwan yang kononnya mereka adalah pencinta haiwan. Tuan-tuan, kita lihat perbezaan antara makanan mereka sebut sebagai vegetarian
dan mereka yang omnivore, ataupun yang makan semua ini. Yang makan, dan sebelah kanan ialah nasi biryani yang untuk manusia, dan sebelah kiri ialah makanan sayur-sayuran. Tentulah kalaulah sayuran semata-mata, makanan tidak akan seimbang. Dan betapa indahnya makanan yang Allah berikan pada manusia, pada umat Islam, makanan yang baik, yang halal dan baik. Halal dan thayyiban ialah kriteria makanan yang Allah berikan pada manusia sebagai nikmat manusia di atas muka bumi. Dan haiwan dipermudahkan pada manusia untuk disembelih dan ditunggang bagi setengah-setengah haiwan yang tertentu. Inilah yang Allah sebut dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surah An-Nahl. An-Nahl. Makanlah rezeki yang Allah beri pada kamu, yang halal dan yang baik. Halalan thayyiban. Washkuru ni'matallah, dan bersyukurlah dengan nikmat Allah sekiranya kamu hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah semata-mata. Dan Allah memberikan satu lesson yang besar, makanlah makanan yang halal dan yang baik-baik. Dan inilah yang dibincangkan dalam kitab Otaimah, dalam kitab fiqh, apakah yang masuk dengan thayyiban, apakah yang dengan halalan, yang Allah telah berikan dengan jelas dalam Al-Quran, ditambah dengan hadis-hadis yang sahih. Dan haiwan ialah sebahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Bagi mereka yang menafikan, mereka menolak sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Dan kita lihat hari ini, tuan-tuan. Di barat umpamanya di Perancis, di Belanda, mereka menentang umat Islam. Dan mereka mengatakan bahawa harusnya diharamkan penyembelihan haiwan yang dilakukan oleh Islam. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Perancis menyekat ataupun mengharamkan penyembelihan secara Islam. Dan ini dilakukan pada lepas. Dan inilah menimbulkan perbincangan yang besar, dan mereka mengatakan, dan kebanyakan mereka ialah, kononnya mereka adalah pencinta haiwan, yang mengatakan bahawa membunuh, makan daging ialah membunuh. Dan inilah yang menjadi konflik, bagaimanakah kita Islam untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh mereka yang anti-Islam ini. Dan British, tuan-tuan, British Veterinary Association mengatakan bahawa tidak dibenarkan di Britain untuk menyembelih haiwan tanpa pelalian. Tanpa pelalian tidak dibenarkan menyembelih haiwan. Itulah peraturan yang dikeluarkan beberapa tahun lepas oleh syarikat ataupun satuan Veterinary British. Dan perkara ini sentiasa didebatkan secara terbuka. Oleh kerana orang Yahudi juga terlibat, tuan-tuan. Orang Yahudi juga menyembelih haiwan mereka sebagaimana kita. Makanan kita adalah halal bagi mereka. Dan cara penyembelihan orang Yahudi sama seperti kita. Menyebabkan Britain tidak dapat untuk melaksanakan, untuk mengharamkan penyembelihan haiwan sebab Yahudi akan menentangnya. Dan oleh sebab itu, penyembelihan haiwan diberikan secara terhad di Britain, diberikan lesen yang tertentu, dan mereka mengatakan syarat penyembelihan haruslah dilalikan lebih dahulu. Harus dilalukan kepada kepala ataupun badan haiwan tersebut. Apabila lali baru disembelih. Itulah peraturan yang dikehendaki dilakukan oleh Britain. Dan apakah yang kita lihat dari segi saintifiknya, sekiranya dilalikan makanan, maka darah telah berhenti. Dan oleh sebab itu, apabila disembelih pun, darah tidak boleh keluar lagi. Dan darah akan berkumpul di dalam badan haiwan tersebut. Dan dalam setiap syariat Islam, ada hikmah, sama ada kita faham atau tidak. Apabila kita mengerti Allah SWT, kita patuh sami'na wa ta'na dalam setiap syariat. Tentu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita faham atau tidak. Contoh dalam konteks penyembelihan haiwan, tentu ada hikmah yang sangat-sangat tinggi untuk kita renungi. Kita lihat, inilah pemandangan di UK. Mereka keluar beramai-ramai, mereka menentang umat Islam. Mereka menentang penyembelihan. Dan mereka tidak sedar bahawa setiap restoran segera mereka juga menyembelih haiwan, ataupun sekurang-kurangnya mereka juga membunuh haiwan untuk makanan. Dan mereka mengatakan meat is murder. Makan daging ialah pembunuh. Inilah sikap mereka yang menentang Islam. Dan inilah yang sedang berkembang. Sebenarnya mereka sengaja membawa perkara ini untuk memburukkan Islam. Sama ada di Eropah ataupun di luar Eropah, perkara ini yang sedang kita hadapi setiap masa dan ketika. Bagaimanakah kita umat Islam untuk menghadapi dan untuk memberitahu counter example kepada mereka bahawa penyembelihan Islam adalah penyembelihan yang paling rahmat. Dan itulah yang dilakukan oleh sebahagian saintis kita. Kita lihat juga, orang bukan Islam jelas menolak penyembelihan haiwan. Lebih lagi apa yang dituju kepada umat Islam.
dan lebih menyayati mereka yang terlibat dipengaruhi oleh pejuang-pejuang ini, termasuklah umat Islam. Contohnya, wanita ini namanya Saadah Sayyid, jelas namanya seorang Islam. Dia mengatakan, saya seorang Muslim, seorang Islam, tetapi saya menentang penyembelihan haiwan. Sebab penyembelihan haiwan ialah kezaliman. Itulah yang telah menjalar masuk ke dalam masyarakat Islam. Dan kita lihat, seorang yang bernama Ulul Absar, siapakah mereka tidak kita pastikan. Dia juga mengatakan, saya tidak suka melihat penyembelihan haiwan, sebab penyembelihan haiwan ini tidaklah satu perkara yang zalim. Sebaiknya wang yang digunakan untuk memelihara haiwan itu diberikan untuk pendidikan pelajar kita. Itu lebih baik, kata mereka. Ada juga orang Islam di negara kita yang mengatakan bahawa saya Muslim, tapi saya tidak merayakan penyembelihan. Di sebalik kata-kata ini menunjukkan bahawa dia tidak bersetuju dengan syariat Allah. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jelas, sesungguhnya kami telah anugerahkan padamu ya Muhammad Kautsar, kebaikan yang melimpah. Fasholli lirabbika wanhar, hendaklah dirikan solat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah, wanhar, korbanlah haiwan. Inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya musuh kamulah yang bakal terputus namanya. Dan Allah telah mentakdirkan, telah mensyariatkan korban ialah sebahagian daripada ibadah Islam. Tetapi sayang, umat Islam hari ini berani untuk pertikaikan korban yang telah disyariatkan secara jelas. Inilah di antara masalah umat Islam hari ini. Di manakah keimanan mereka? Dan apakah sikap kita sebagai seorang Islam yang umum ini? Dan untuk mengkaji bagaimanakah penyembelihan Islam ini, University Hannover di Jerman, seorang profesor bernama Profesor William Schultz, seorang Jerman yang pakar dalam veteriner, dan dia dengan pembantunya Dr. Hazim melakukan kajian penyembelihan haiwan. Dilakukan kepada 17 ekor kambing dan 15 anak lembu. Caranya ialah diletakkan alat yang bernama EEG, iaitu alat untuk merakamkan kegiatan otak kita, gelombang yang dikeluarkan otak ketika dipasang EEG ini ketika disembelih. Apakah yang berlaku kepada EEG ini? Dan dalam ujian ini cukup menakjubkan bahawa apabila dipasang EEG sebagaimana gambar ini, umpamanya kambing ini letakkan EEG, iaitu alat untuk merekam, untuk mengesan kesakitan yang dialami oleh kambing. Penyembelihan yang pertama, dalam saat pertama tidak ada perubahan dalam bacaan EEG, menunjukkan bahawa tidak ada perasaan sakit dialami oleh haiwan tersebut. Selepas disembelih, dalam masa 6 saat kemudian, sebagaimana yang mereka sebut di sini, mereka mengatakan ketika 3 saat pertama disembelih haiwan tersebut, tidak ada apa-apa perbezaan dalam EEG. Maksudnya haiwan itu tidak mengalami sebarang kesakitan. Selepas 3 second kemudian, binatang ini juga telah pingsan. Dia tidak merangsang kesakitan. Kenapakah yang berlaku demikian? Sebab apabila dipotong urat lehernya ataupun saluran darahnya, darah daripada badan dipam ke arah keluar. Yang sepatutnya pergi ke otak, otak tidak merangsang kesakitan ini sebab terputus sarafnya. Dan apabila darah telah keluar banyak, maka otak tidak menerima oksigen dan haiwan itu pingsan. Yang disebut oleh doktor ini 3 second kemudian, selepas 3 second pertama, 3 second kemudian didapati bahawa binatang ini pingsan dan tidak merangsang sebarang kesakitan. Dan yang lebih menakjubkan ialah 6 second kemudian, 6 saat kemudian, bacaan EEG turun pada kosong. Maksudnya binatang tersebut tidak merasakan sedikit pun kesakitan. Mereka tidak percaya. Mereka ulang berkali-kali, 17 ekor dilakukan dan keputusan yang sama ditunjukkan oleh alat EEG ini. Menunjukkan bahawa penyembelihan cara Islam ialah paling rahmat. Dan ini dilakukan oleh 2 orang profesor ini, dan mereka merekodkan sebab Jerman ingin mengharamkan penyembelihan cara Islam. Dan apabila keputusan ini dibawa ke mahkamah, dan mahkamah mengatakan seperti berikut, bahawa penyembelihan secara Islam ialah penyembelihan yang secara rahmat, yang paling human. Dan mahkamah Jerman mengatakan
penyembelihan cara Islam ialah dibenarkan sebab penyembelihan ini tidak menyakitkan sedikit pun haiwan, dan ini telah digunakan di Jerman, tuan-tuan. Tetapi mereka yang menentang Islam masih lagi bersuara sebagaimana yang kita dengar di seluruh dunia, dan mereka mengatakan inilah kezaliman, sedangkan mahkamah telah putuskan bahawa penyembelihan cara Islam ialah penyembelihan yang paling rahmat sebab tidak merasakan sedikit pun berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Barat. Barat umpamanya mereka telah stunning ataupun mereka pensangkan haiwan tersebut, dan haiwan tersebut sebelum dilapak kulitnya telah pensan, dan apabila ditunjukkan dengan mesin EEG ini menunjukkan kesakitan yang sangat maksimum. Walaupun dia pensan tetapi dia dapat otaknya merasakan kesakitan. Berbeza dengan Islam, apabila sarafnya telah dipotong, otak tidak merasakan kesakitan. Dan oleh sebab itu penyembelihan cara stunning ataupun secara tembak di Barat ataupun cara-cara electrocute merupakan cara yang paling zalim, yang mereka sangka itulah cara yang paling baik. Oleh sebab itu mereka memaksa sebagaimana di Britain supaya dilalikan sebelum disembelih. Termasuklah di dalam restoran halal bagi mereka yang menyembelih ayam untuk makanan segera terpaksa mengikut prosedur yang mereka tentukan, iaitu pensankan dulu. Apakah hikmah sekiranya kita melihat perbandingan dua pendekatan, penyembelihan yang dilakukan Islam dan penyembelihan yang dilakukan oleh bukan Islam? Dan buktinya ialah Jerman telah mengakui penyembelihan Islam ialah terbaik. Tetapi apakah dilakukan oleh negara lain? Kita lihat daging yang disembelihkan cara Islam. Daging yang bersih, tidak ada sebarang darah dalam daging yang kita sembelih. Ini menunjukkan bahawa apabila disembelih ketika binatang itu hidup dalam bentuk sehat, darah dikeluarkan daripada seluruh badannya, seluruhnya. Berbanding dengan sembelih cara Barat, yang darah tidak keluar sedikit pun. Apabila telah dilalikan, darah terkumpul di dalam badan hewan. Segala toksik, bakteria, virus yang terkumpul dalam badan hewan dimakan oleh penggunanya. Lihatlah daging yang dihasilkan oleh penyembelihan cara Islam, yang diakui oleh Mahkamah Jerman bahawa tidak ada kekotoran dalam daging dasarkan pada bakteria, virus, sebab dia keluar melalui darah seluruhnya. Dan itulah kelebihan Islam berbanding dengan sembelihan yang mereka lakukan di Barat. Tengok ayam ini. Ayam yang digoreng dengan tepung, apabila digigit drumsticknya, kita lihat darah masih ada dalamnya. Menunjukkan penyembelihan secara Barat, penyembelihan yang tidak kondusif dengan kesehatan manusia. Dan kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Barat ialah mereka lakukan ayam seperti ini. Ayam digantung, kemudian dilalikan dengan elektrisiti, dengan elektrik. Ayam pensan. Kesakitan yang maksimum dirakamkan oleh otak ayam tersebut. Dan dalam konteks mereka untuk halalkan ayam ini, ayam yang telah dipensan ini disembelih kemudiannya. Darah tidak keluar lagi. Sebab jantung telah berhenti denyut. Apabila kena voltage yang tinggi, jantung ayam telah berhenti denyutannya. Maka darah tidak keluar apabila disembelih kemudiannya. Kalau keluar pun dia keluar melilih dan masih tertinggal banyak sebagaimana yang kita selalu saksikan. Restoran binatang atau restoran yang segera menunjukkan bahawa apabila kita gigit drumstick ayam dan darah masih terperangkap di dalamnya, walaupun statusnya halal sebab kita sembelih kemudiannya, tetapi tidak mengikut cara Islam sepenuhnya. Dan ini tuan-tuan, apabila mereka yang mengkritik tentang penyembelihan Islam, kita dapat tunjukkan contoh ini, menunjukkan Islam syariah yang Allah bawa ialah untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Dan bagi mereka yang beriman, kami patuh, kami dengar, kami patuh. Tapi mereka yang anti, apakah yang hujah untuk kita berdepan dengan mereka? Inilah sebahagian untuk kita berdepan dengan mereka. Inilah yang berlaku tuan-tuan, dan lebih malang lagi di Britain, bagi umat Islam mereka pensangkan ayam ini. Selepas dikenakan voltage yang tinggi, mereka selam ayam ini, lebih dahsyat lagi. Lepas itu bagi mereka sembelih. Apabila sembelih ini tuan-tuan, sudah tidak ada lagi hayah mustaqirah yang dibincang dalam kitab kita, iaitu apabila kita sembelih hewan, mesti ada hayah mustaqirah, iaitu hayah yang benar-benar sihat, yang masih kuat darah yang dikeluarkan apabila sembelih. Tetapi dalam konteks ayam di Britain umpamanya, walaupun di restoran itu disahkan halal, tetapi apabila disembelih ayam itu tidak mengeluarkan darah sebagaimana yang kita sembelih ketika dia hidup betul-betul sihat. Dan inilah membezakan antara syariat Islam dengan syariat Barat, yang mereka sangkakan bahawa syariat kita lah yang zalim. Dan kita boleh jawab pada mereka sebagaimana yang disahkan oleh Mahkamah Jerman bahawa penyembelihan Islam adalah paling human, paling kemanusiaan, paling rahmat,
Dan itulah cara Islam untuk menyembelih, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan al-ihsan. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah mewajibkan melakukan dengan kebaikan ihsan dalam semua perkara. Iza qatum fahsanuz zabha qatlah, iza qatum fahsanul qatlah, sekiranya kamu bunuhlah dengan penuh rahmat. Wa iza zabhatum fahsanuz zabha, sekiranya kamu sembelihlah dengan penyembelihan yang indah. Wal yahadda ahadukum syafratahu, dan tajamkan pisau untuk sembelih. Wal yuh zabihatu, dan rehatkan hewan sebelum sembelihkan. Tuan-tuan, rehatkan hewan ketika disembelih. Kita lihat sebahagian daripada masyarakat kita, lembu ditindih, diikat, dipasung dalam keadaan yang sangat menyesakan sebelum disembelih. Sedangkan Rasulullah menyebut waliyuh yuzabihatu, dan rehatkan hewan sebelum kita sembelih tadi. Itulah, tuan-tuan, membezakan antara Islam dengan Islam. Dan dalam kitab fiqh dinyatakan bagaimanakah kita sembelih hewan. Yang harus kita putuskan 3 jenis saluran: salur darah, salur nadi, salur makanan, dan saluran udara. Harus dipotong keseluruhannya. Yang ketika bandingkan itu sehat, dan sembelih ini ketika hayatnya hayat mustaqirah, bukan hayat yang sudah hampir mati disembelih tetapi tidak mengeluarkan darah. Dan di situlah kita lihat hikmah syariat Islam yang cukup indah bagi mereka yang berfikir. Tuan-tuan, orang lelaki harus tahu inilah sebahagian daripada tugas kifayah kita. Ini adalah di antara kifayah kita. Lelaki takutlah sembelih darah. Ini bagaimanakah kita mengamalkan Islam? Badan yang kuat, tapi air tak boleh tengok darah lah. Air tak boleh tengok darah. Itu dah kita lihat bagaimanakah umat Islam yang hari ini jauh dengan syariat mereka. Dan sekurang-kurangnya kita umat Islam dapat menyempurnakan masalah kifayah umat Islam dalam konteks setiap perkara, termasuklah dalam penyembelihan haiwan. Dan Allah telah menyatakan wasalakum ma fis samawati wa ma fil jama' min wa inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mempermudah kepada kita apa yang ada langit dan bumi, termasuklah haiwan. Min wa inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inilah tanda-tanda ayat bagi mereka yang berfikir. Allah permudahkan langit, bumi, matahari, bintang, bulan untuk kita mengira time, masa dan ketika. Dan Allah memudahkan kita tumbuhan, haiwan, ikan dan sebagainya untuk kita jadikan makanan. Allah berikan lesen yang besar dengan syarat halalan thayyiban, mesti ikut syariat. Mestilah makanan kita makan itu makan yang baik-baik, baik-baik ditentukan oleh syariat. Itulah keindahan Islam bagi mereka yang menafikan penyembelihan haiwan dan sebagai satu sumber protein yang indah. Mereka telah menolak sebahagian besar daripada nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia. Dan apakah yang dilakukan oleh Barat? Barat menyembelih haiwan, tetapi kenapakah mereka tidak kondem? Kenapakah mereka tidak kondem penyembelihan yang dilakukan oleh restoran-restoran di Amerika, di Eropah? Seluruh restoran ini makan daging, menggunakan daging, termasuklah shake dan sebagainya. Dan inilah contoh-contoh restoran Barat. Makanan segera mereka, ayam dan daging, termasuklah burger dan sebagainya. Semuanya daripada sumber binatang. Bagaimanakah sekiranya binatang itu dibunuh? Dan kenapakah pejuang-pejuang dan pencinta hewan tidak tujukan kritik mereka kepada restoran-restoran yang saya masuk tadi, tetapi mereka tuju kepada umat Islam. Dan mereka sebut setiap tahun ketika kita bakal menyambut Hari Raya Korban, maka pasti kita akan ada pejuang-pejuang yang seperti itu. Kononnya pejuang, mereka lah yang menjadi ejen kepada musuh Islam itu sendiri. Dan saya tarik, tuan-tuan, Bill Gates yang kita tidak banyak setuju dengan dia, tapi kali ini kita setuju. Dia kata apa? Dia kata, kamu wahai pencinta hewan, kamu kondem Muslim yang membunuh haiwan mereka, yang menyembelih haiwannya ketika Hari Raya. Kamu tahu bahawa penyembelihan Islam itu untuk orang miskin. Tetapi restoran kamu yang menyediakan makanan burger yang mahal-mahal di Amerika, di Eropah, itu digunakan untuk orang kaya. Kamu menyembelih, tetapi kamu kondem orang Islam. Ini disebut oleh Bill Gates. Kita terpercaya dia tidak puji Islam. Dia puji sebab dia juga ingin menyembelihkan haiwan. Dialah Yahudi, tuan-tuan. Dan orang Yahudi mengamalkan kosher. Mereka sembelih sama seperti kita. Asalnya syarah Nabi Musa AS sama dengan kita. Menyembelihan dengan cara penyembelihan, menyebut nama Allah ketika sembelih. Itulah cara Yahudi yang mereka sebut kosher. Dan itulah syariah yang Allah tetapkan kepada kita umat Islam.
Dan itulah sebab Bill Gates membela umat Islam sebenarnya membela orang Yahudi. Dan benar apa yang dia katakan, bahawa kenapakah kamu tidak membela tentang haiwan yang disembelih di Eropah, di Amerika, dan ada burger yang besar itu, apa dia panggil, combo ataupun big burger tu, ataupun burger yang bertingkat-tingkat yang memang sah daripada lembu. Kenapa kamu tidak condemn? Kenapakah kamu condemn yang disembelih oleh umat Islam ketika mereka melakukan ibadah dan diberi makanan untuk orang miskin? Dan rupa-rupanya mereka yang tidak berfikir, termasuklah restoran-restoran di seluruh dunia, McDonald dan sebagainya. Kenapa kamu tidak condemn? Kata Bill Gates, bukan saya kata tuan. Dan Allah berfirman bagi mereka yang menentangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah alladzi ja'ala lakum al-an'am litarkabu minha wa minha ta'kulun. Dan Allah jadi pada kamu binatang ternakan supaya kamu menungganginya dan di antaranya kamu makan daripadanya. Allah berikan lesen besar untuk Islam yang beriman, yang Allah jadikan kita khalifah. Binatanglah sebahagian daripada apa yang kita harus terbitkan selain pada alam semesta ini, dan Allah berikan untuk kita cara syar'ah untuk mendapatkan faedah daripada haiwan tersebut. Walakum biha manafi', dan kamu dapat faedah daripada binatang tersebut. Boleh tabru 'alaiha hajatan, dan supaya kamu naik binatang itu, supaya kamu sampai pada satu tempat. Fi surukum 'alaiha wa alqul tahmadun, dan kamu juga akan naik ke atas bahtera yang membawa kamu kepada tujuan yang kamu kehendaki. Inilah kita lihat perbezaan Islam dengan bukan Islam. Tuan-tuan yang saya ingin hormati, pencinta hewan yang nama mereka animal rights, yang nama mereka human society, mereka berjuang untuk condemn Islam. Mereka tujukan peluru mereka kepada Islam. Tetapi apakah mereka tidak lihat di Eropah? Dan mereka mengatakan kita mengharamkan untuk ekspor haiwan ke negara Islam. Sebab Islam akan melakukan zaliman kepada haiwan. Mereka akan sembelih. Mereka melakukan perkara yang sama. Dan kita melakukan dengan ihsan penyembelihan cara Islam dengan pisau tajam yang ditunjukkan oleh profesor tadi, menunjukkan penyembelihan yang paling ihsan. Dan mereka menentang penyembelihan tersebut. Dan mereka melarang untuk mengekspor binatang, haiwan ke negara Islam. Umpamanya, mereka mengharamkan mengekspor binatang hidup ke negara Islam. Walaupun dari segi hubungan negara bukan Islam dengan negara Islam terus berlaku, mereka terus ekspor, tetapi pencinta haiwan ini, mereka sentiasa memprotes pengeksporan ataupun untuk penghantaran binatang yang hidup ini. Lebih dulu lagi mereka tujukan untuk dibawa ke Arafah. Mereka sebut secara khusus, kami menentang untuk dibawa ke Arab Saudi. Dan mereka juga menentang untuk dibawa ke negara Islam. Umpamanya mereka mengatakan bahawa Australia hari ini mengakhiri ekspor haiwan. Baru kami tahu bahawa orang Mesir menyembelih apabila kami sampai pada mereka. Dan mereka tidak mengenakan pelalian, dan inilah slogan yang mereka sebut. Mereka, pejuang-pejuangnya, berjuang supaya diharamkan pengeksporan haiwan ternakan, termasuklah lembu dan kambing dan sebagainya, untuk dibawa ke negara Islam, khususnya di Mekah. Sebab mereka melihat penyembelihan yang besar dilakukan pada hari 10 Zulhijjah, pada hari kita merayakan hari raya korban, sama ada di Eropah ataupun di Arafah ataupun di Mina ataupun di mana saja. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah kumpulan mereka yang sentiasa berkumpul untuk membantah setiap apa yang dilakukan oleh Islam. Mereka berkumpul untuk membantah apabila umat Islam melakukan hari korban, sama di Eropah, di Amerika, kumpulan ini sentiasa wujud. Dan mereka telah wujud negara kita. Mereka menulis dalam internet, mereka menyatakan bahawa tidak, mereka sangat kecewa dengan korban yang dilakukan oleh Islam. Walaupun mereka namanya Masjid Islam, dan kita lihat mereka telah dipengaruhi oleh pencinta-pencinta yang sebenarnya mereka lah penentang Islam yang termasuk dalam Islamophobia. Tuan-tuan, kenapakah mereka tidak tentang restoran-restoran yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Eropah, tempat mereka tunjukkan bantahan tersebut. Di Amerika, di Eropah, di negara Asia, di Malaysia, di seluruh dunia. Kita lihat restoran-restoran ini. Restoran-restoran antarabangsa ini telah diberikan franchise dan sebagainya kepada seluruh dunia. Dan mereka, apakah mereka membantah? Apakah mereka membantah? Tapi mereka tujukan peluru kritikan mereka kepada Islam. Lihatlah kalau kita mereka benar-benar berjuang
haiwan ataupun cintakan haiwan. Berapa banyakkah di England umpamanya sirkus yang dilakukan di dunia ini kebanyakan daripada England. England lah memulakan sirkus haiwan yang dibawa untuk dipertunjukkan. Bagaimanakah haiwan-haiwan ini dipertunjukkan dan dilakukan dengan cara yang tidak sepatutnya. Dan ini apakah mereka telah memprotesnya? Lihat bagaimanakah harimau dan dikurung dan dimakan dengan cara tertentu tidak secukupnya. Tujuan untuk keuntungan dan apakah mereka membantah? Lebih lagi apabila mereka lihat pertarungan di Spanyol yang masih berjalan sampai sekarang, manusia melawan dengan lembu yang garang ini. Dan di tangan manusia ini ada pedang. Dan kemenangan apabila dia berjaya menikam jantung lembu yang garang ini dengan tikaman yang sekali tikam. Dan sekiranya dia dapat menikam terus ke jantung lembu ini, maka dia telah berjaya. Dan manusia yang berkumpul, bertepuk tangan, mereka lah yang berjuang untuk menentang tentang yang menyebutkan mereka lah pecinta haiwan. Tetapi mereka menuntun apa yang sebalik daripada perjuangan mereka. Tuan-tuan, apabila kita menonton pertandingan ini, tak tahu yang manakah kita harus menang. Kadang-kadang kita sokong lembu sebab manusia berhati seperti haiwan. Dalam konteks menjadikan haiwan sebagai bahan untuk pertunjukan dan untuk bersukaria, bukan untuk makanan pun. Inilah dipertunjukkan untuk mereka yang beruang, mereka yang ada kewangan, mereka yang berada, sedangkan Islam menyembelih untuk orang miskin, fakir, dan mereka yang memerlukan makanan. Kita lihat juga mereka membunuh beramai-ramai di Denmark. Pesta yang mereka sebut setiap bulan 7, tuan-tuan, ini bulan 7, bulan Julai. Mereka akan berpesta membunuh ikan paus secara besar-besaran. Entah kenapa, tuan-tuan, setiap tahun di pulau ini, ikan paus akan datang dan menyerah diri. Dan mereka akan berpesta membunuh sebanyak mungkin. Kenapakah mereka tidak bertindak ke atas peristiwa pesta yang berlaku setiap tahun dan ikan paus yang mati ini dibiarkan bergelimpangan di pantai? Inilah yang dilakukan oleh Eropah dan mereka sikap double standard dan mereka hanya tuju pada Islam. Tuan-tuan, kita lihat. Sekarang mereka telah melampaui satu lagi. Mereka mengatakan perjuangan mereka lah perjuangan human right. Mereka perjuangkan manusia, tetapi di sebaliknya kata-kata yang benar ini, mereka ada tujuan untuk memburukkan Islam. Contohnya negara kita. Kita lihat mereka nyebut di bawah Human Rights Commission of Malaysia, Suhaka namanya. Dan kita lihat bagaimanakah dikeluarkan satu statement yang berkaitan dengan gender ketiga. Seolah-olah Suhaka, badan resmi kerajaan, seolah menyokong di atas dasar human right untuk beri hak kepada mereka yang disebut sebagai gender yang ketiga. Sedangkan Allah menyebutkan manusia itu lelaki wanita. Dan tuan-tuan, inilah yang kemudian lakukan. Mereka berbicara dalam forum mereka yang mereka adakan, pencinta manusia ini ataupun human right ini, mengatakan kebaikan bagi mereka yang apabila diiktirafkan gender yang ketiga ini. Yang sangat luas pentarifan mereka. LGBT juga termasuk dalam kumpulan ini. Dan alhamdulillah, umat Islam masih lagi sensitif dan mereka bangun membantah. NGO bangun membantah sebab perkara yang menyalahi tabiat manusia. Allah jadikan manusia lelaki dan wanita berpasang-pasangan, tetapi mereka ingin keluar daripada tabiat ini. Mereka ingin tarifkan satu lagi gender yang disebut sebagai third gender. Dan inilah, tetapi alhamdulillah, menteri kita dengan segera mengatakan bahawa tidak ada third gender di Malaysia, resmi, full stop, tidak ada perbincangan lagi. Dan harapnya Suhakan terima perkara ini dan tidak lagi memanjangkan bahawa kita berjuang untuk third gender sebab dunia sekarang telah sampai kepada pengiktirafan third gender. Dan kita lihat di dunia ini, negara-negara yang telah mula mengiktirafkan third gender ini, termasuklah negara besar, Argentina, Denmark, Australia, Belanda dan lain-lain, mereka telah mengiktiraf dan di atas dasar kemanusiaan, hak manusia, mereka ingin iktirafkan gender yang ketiga di negara umat Islam yang mulia ini. Tuan-tuan, kita lihat mereka lebih satu lagi, dan mereka juga Suhakam juga, Pusat Suhakam juga ingin supaya kita iktiraf pekerja seks, tuan-tuan. Pekerja seks ialah mereka sebut sex works. Sex work is work.
dan pelacur itu satu profession. Subhanallah. Inilah perjuangan mereka, hak manusia, hak asasi manusia, yang asalnya daripada mereka menentang korban. Kemudian mereka mengatakan mereka pencinta binatang, dan mereka mengatakan hak manusia, dan sekarang mereka telah sampai supaya pelacuran diiktiraf sebagai profession yang tertentu. Dan inilah perjuangan mereka di depan umat Islam, tuan-tuan. Dan dalam konteks ini mereka mengadakan pertunjukan, pameran dan sebagainya supaya mengiktiraf bukan saja third gender tetapi seks, pekerja seks ini yang telah bermula di barat merebak ke negeri Islam, dan kita sedang melihat perkara yang berlaku depan umat Islam ini. Apakah yang berlaku di barat, tuan-tuan? Di barat kita lihat apa yang berlaku bagi penyakit STD, penyakit yang disebabkan oleh sexual transmitted disease ini sangat-sangat kronik. Dan dilaporkan di sini berbagai penyakit yang sangat kronik berlaku dalam masyarakat Eropah, masyarakat Amerika, masyarakat Timur juga. Dan di Amerika, satu daripada 16 orang wanita telah terlibat dengan paksaan seks di dalam masyarakat mereka apabila mereka telah membukakan ruang seperti ini, membenarkan pelacuran, third gender, LGBT dan sebagainya, menyebabkan bahawa manusia di barat hidup dalam keadaan yang tidak sebagaimana nilai kemanusiaannya sebenarnya. Dan dalam statistik mengatakan bahawa di negara-negara yang besar seperti Perancis, negara yang paling ramai anak luar nikah di atas muka bumi ini, negara Perancis, 60% penduduknya adalah daripada anak luar nikah. Diikuti oleh Estonia, 56% penduduknya adalah anak luar nikah. Di Sweden, 56%. Denmark, 56%, 4%. Di Portugal, 53%. Di seluruh Eropah, average sekurang-kurangnya 50%, separuh daripada rakyat mereka ialah anak perzinaan. Mereka tidak kahwin lagi. Dan inilah yang menjadi masalah keluarga. Sistem keluarga telah hilang di Eropah. Dalam statistik yang disembunyikan ini, statistik ini dikemukakan oleh satu badan yang mengeluarkan yang mereka sebutkan ihsaiyah al-mukhifah, yang mereka sebut bahawa yang ditakuti, yang disembunyi, statistik yang tidak ditunjukkan kepada dunia, bahawa juara dunia dalam anak zina ialah Perancis. Dan jangan kita lupa, tuan-tuan, Perancis juga tempat yang paling cepat perkembangan Islam. Di tempat yang banyak anak zina itulah juga kita lihat Allah telah berikan sinar Islam yang cukup hebat dalam perkembangan yang terakhir ini, tuan-tuan. LGBT. Demikian juga kita lihat STD ialah penyakit yang dikaitkan dengan seksual bebas. LGBT, third gender, fourth gender dan sebagainya. Inilah yang dialami oleh dunia. Dunia telah disebarkan dengan amalan manusia yang sungsang seperti ini. Dan dalam satu hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, apabila di antara tanda-tanda hari kiamat itu ialah apabila ilmu telah berkurangan, kejahilan telah banyak, dan zina telah berlaku secara terang-terangan. Dan itulah di antara tanda-tanda hari kiamat ialah zina dilakukan secara terang-terangan. Ini hadis Imam Bukhari. Panjang lagi, tetapi kita syahid kita lah tetap berzina. Dalam konteks yang lain, tuan-tuan, Rasulullah telah bersabda dalam konteks yang sama, apabila keburukan, perzinaan dilakukan secara terbuka, seperti yang dilakukan pada satu kaum, sehinggalah mereka melakukan maksiat itu secara terang dan tersebar dengan mereka, akan Allah jadikan penyakit taun akan mengenai mereka. Dan sakit-sakit lain yang tidak pernah dialami oleh mereka sebelum ini. Rasulullah mengatakan allati lam takun madat fi aslafihim allazi madaw. Dan Allah akan kenakan apabila zina telah jelas, al-fahisyah telah merata berlaku dalam sebuah negara, maka Allah akan turunkan penyakit taun, penyakit wabak yang melebar, dan penyakit-penyakit lain yang tak pernah dialami oleh nenek moyang mereka. Allah akan campakkan. Dan sekarang marilah kita berdoa, tuan-tuan. Kita insaf, walaupun kita orang yang baik, tetapi kita hidup dalam fahisyah yang telah tersebar luas. Dan inilah barangkali antara akibah yang dilakukan. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah ditanyakan, anuhlika fina as-salihin, apakah ketika maksiat zina berlaku seterang itu, tetapi dalam kita ada orang yang soleh? Maka Rasulullah mengatakan bahawa ia akan
kaum itu akan musnah apabila keburukan telah melebar, telah banyak. Dan oleh sebab itu, apabila zina telah berluasa, maka kita ingat bahawa akan berlakulah penyakit yang tak pernah kita alami sebelum ini. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, sekiranya kamu melihatkan wabak satu tempat itu, ketahuilah zina telah berlaku secara luasan. Apabila kamu lihat bahawa satu penyakit yang sudah wabak yang telah melebar seluruh masyarakat, maka ketahuilah zina telah berlaku secara terang-terangan. Tadi tuan-tuan kita lihat, mereka telah berjuang untuk sex work sebagai hak pekerja asasi untuk pelacur. Dan mereka sebut secara terang-terangan, apakah kita tidak mengalami masalah ini? Apabila zina telah berlaku secara terang-terangan, dan maka wabak akan tersebar dalam hadis yang disebutkan sini. Dan sekiranya hujan telah tidak turun, maka ketahuilah bahawa zakat tidak dikeluarkan oleh masyarakat. Dan demikianlah yang disebut dalam kata-kata ini, walaupun dia adalah bukan dialah satu daripada bukanlah hadis, tetapi dialah daripada kata sahabat yang kita dapat saksikan hari ini, dialah telah berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Dan marilah kita tuan-tuan bersama-sama kita insaf pada apa yang berlaku dalam negara kita. Sama-samalah kita mengadakan amal yang baik. Setiap kita cuba melakukan sebaik mungkin dalam apa yang kita lakukan. Termasuklah kita berdoa, dan marilah kita sama berdoa dalam konteks kita yang dalam minimal martabah ini. Allahumma antal mulk, la ilaha anta rabbi, wa ana abduka lumtu nafsi wa araftu wa taraftu bi zambi fa'firli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunub illa anta wahdini li ahsanil haqq la yahdil lisan illa anta wasalni sayyatiha la sukrani yasalni anni sayyata illa anta la baka wasadaika wal khairu kulluhu bi yadika wa syarru laysa ilaika tabaraka wa tabarakta wa ta'alaita istaghfirullah wa atubu ilaik. Kami bertobat kepada Allah, dan angkatlah musibah ini pada kami. Mudah-mudahan kami kembali kepada yang benar, dan kami telah menyaksikan bagaimanakah musibah yang telah melanda kami, dan itulah tuan-tuan untuk kita kenang kembali. Dan bagi mereka yang menentang apa yang Allah telah syariatkan, termasuklah korban, marilah kita sama-sama insaf. Marilah kita melakukan kebaikan, kita balik kembali ke jalan-jalan, dan kita kenang dalam bulan yang 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini, yang Allah janji, para Rasulullah menjanjikan tentang limpahan kebajikan yang Allah ganjarkan pada mereka yang melakukan apa saja yang wajib dan yang sunat. Dan marilah kita sama-sama membanyakkan amalan kita pada hari-hari yang mulia ini, dan insyaAllah kita akan menyambut hari Arafah pada 3-4 hari lagi, dan inilah tempat yang banyak untuk kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan pengampunan oleh Allah SWT, dan kita dihindarkan daripada musibah yang banyak ini. Dan dengan kata itu, saya mengucapkan berhenti di sini dan mengucapkan bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembali kepada